Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akih Haikal bin Muhammad Akashaf. Probabiliti saya 01DKA21F1131. Pada pembintangan kali ini, kumpulan saya akan menerangkan mengenai tajuk pemakanan yang seimbang. Saya akan menerangkan mengenai pengenalan kepada pemakanan yang seimbang dan akan menerangkan tujuan pengambilan pemakanan seimbang dan objektif pembelajaran kali ini. Pengenalan. Pemakanan seimbang merupakan makanan yang harus diambil oleh setiap orang bagi memastikan tubuh badan dalam keadaan yang sihat dan dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, pemakanan seimbang adalah tabiat yang memilih makanan merangkumi pelbagai jenis kumpulan makanan dalam jumlah bersesuaian untuk keperluan berbagai fungsi penting tubuh badan manusia. Makanan yang seimbang perlu mengandungi nutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan garam galian pada kadar yang betul. Oleh itu, faktor umur, jantina dan aktiviti harian adalah penting dalam menentukan kuantiti makanan harian atau tenaga yang diperlukan oleh setiap individu. Tujuan pengambilan pemakanan seimbang yang pertama adalah untuk memekarkan zat dan nutrien yang berkhasiat kepada tubuh badan manusia. Yang kedua, makanan seimbang juga penting bagi mengurangkan risiko seseorang daripada menghadapi penyakit yang berbahaya seperti diabetes, sakit jantung, tekanan darah tinggi dan sebagainya. Yang ketiga, untuk memberikan kesihatan mental yang stabil serta perkembangan memori yang lebih cekap dan berkesan. Yang keempat, untuk membantu pembesaran fizikal manusia dengan lebih cepat dan sempurna. Yang akhir sekali, dengan pengambilan pemakanan seimbang, ianya dapat mengurangkan dan mengawal kadar obesiti dalam kalangan masyarakat. Objektif pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui kebaikan pengambilan makanan seimbang. Yang kedua, untuk memberi pendedahan kepada semua orang mengenai pengambilan makanan yang seimbang. Yang ketiga, untuk mengetahui kesan yang berlaku sekiranya tidak mengamalkan gaya pemakanan yang seimbang. Yang terakhir adalah untuk mengetahui kandungan makanan jenis apa yang perlu diambil bagi mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Afiq Nabian berasman dengan nombor metrik 013821F1036. Di sini saya ingin menceritakan punca-punca berlakunya obesiti. Yang pertama ialah pemakanan yang tidak sihat. Diet yang tinggi kalori, kurang memakan buah dan sayur-sayuran, pengambilan makanan ringan dan minuman bergula, serta jumlah pengambilan makanan secara berlebihan akan meningkatkan lagi berat badan. Seterusnya ialah faktor umur. Obesiti boleh berlaku pada semua peringkat umur termasuk kanak-kanak. Namun apabila umur meningkat, risikonya lebih tinggi kerana perubahan hormon dan kurang melakukan aktiviti. Selain itu, kepadatan otot juga semakin berkurang apabila semakin tua. Otot yang kurang padat akan merendahkan lagi metabolisme badan. Usaha menurunkan berat badan akan menjadi lebih sukar jika tidak mengawal pemakanan dan meningkat aktiviti selaras dengan umur. Berat badan akan meningkat. Yang ketiga ialah kurang aktif. Kehidupan yang tidak aktif menyebabkan kalori yang diambil lebih banyak dari yang dibakar setiap hari. Kecanggihan teknologi juga menyebabkan lebih banyak masa dihabiskan bersama telefon, komputer dan juga televisyen. Masa yang dihabiskan di hadapan skrin berkadar langsung dengan kadar kegemukan. Dan akhir sekali ialah kurang tidur. Kurang tidur atau tidur terlalu lama boleh menyebabkan perubahan hormon. Seterusnya, peningkatan selera makan. Anda juga akan mencari makanan yang tinggi kandungan kalori dan berkarbohidrat yang boleh meningkatkan berat badan dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azri bin Zainuddin. Nombor pendaftaran 01DKA21 F1030. Hari ini saya akan menerangkan tentang cara-cara mengatasi obesiti. Cara yang pertama untuk mengatasi obesiti adalah dengan mengamalkan diet yang betul, seperti mengurangkan pengambilan gula yang berlebihan seperti minuman di dalam tin, kek dan aiskrim. Seterusnya, elakkan makanan yang diproses dengan segera seperti Maggi, burger, kentang dan banyak lagi. Makanan-makanan yang diproses dengan segera ini merupakan makanan yang tidak sihat dan tidak mempunyai serat dan protein yang bagus untuk badan kita. Cara yang kedua adalah dengan melakukan senaman secara ringkas tetapi secara berkonsisten. Melakukan senaman secara ringkas ini seperti berjalan-jalan di kawasan sekeliling rumah dengan masa yang 30 minit dalam sehari sekurang-kurangnya dan 5 hari seminggu, ataupun kita boleh melakukan berjalan secara pantas. Hal ini mampu mengurangkan obesiti di dalam badan kita dengan melakukan senaman secara ringkas tetapi konsisten. Cara yang ketiga untuk mengatasi obesiti adalah dengan tidur yang mencukupi.
tidur yang mencukupi mampu mengurangkan obesiti seseorang. Untuk mendapatkan tidur yang mencukupi, kita mestilah mempunyai waktu tidur yang betul. Seperti dewasa mempunyai waktu tidur ialah 7 hingga 8 jam. Kanak-kanak 1 hingga 5 tahun mempunyai 12 hingga 14 jam. Dan manakala kanak-kanak 5 hingga 12 tahun ialah 10 hingga 11 jam. Dan kita mestilah amalkan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari untuk mengelakkan obesiti berlaku. Cara yang terakhir untuk mengatasi masalah obesiti ini adalah dengan mengamalkan minum air kosong. Air kosong tidak mempunyai sebarang kalori yang mampu menggemukkan seseorang, dan ianya juga boleh menghilangkan haus serta memenuhi kehendak cecair yang diperlukan oleh badan. Oleh itu, kita mestilah mengamalkan 8 gelas sehari untuk memastikan bekalan cecair di dalam badan kita adalah mencukupi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Raziris bin Muhammad Rabi. Nombor pendaftaran saya 01 DKA 21F1035. Ini saya akan ceritakan kesan-kesan mengambil makanan yang seimbang. Amalan pemakanan yang seimbang seringkali disebut sebagai satu cara yang banyak memberi manfaat kepada tubuh badan. Namun, tidak ramai yang begitu mengetahui mengenai faedah pemakanan yang seimbang. Berikut ialah beberapa kesan atau faedah pemakanan sihat yang kita semua mesti tahu. Terdapat beberapa kesan amalan pemakanan seimbang kepada tubuh badan. Untuk memudahkan anda memahami dengan baik, saya senaraikan 4 jenis kesan utama pemakanan yang sihat. Kesan yang pertama, meningkatkan kesihatan usus. Meningkatkan kesihatan usus. Usus kita dipenuhi dengan beberapa jenis bakteria yang berperanan membantu dalam proses pencernaan dan metabolisme. Setengah daripada bakteria ini menghasilkan vitamin K dan juga B yang baik untuk usus manusia. Namun, pemakanan yang tidak sihat seperti tinggi gula dan juga rendah serat boleh mengubah jumlah bakteria dalam usus ini. Ini boleh menyebabkan keradangan berlaku dalam usus kita. Yang kedua pula, pengurusan diabetes. Selain itu, pemakanan yang baik juga berkaitan dengan pengurusan diabetes individu. Pemakanan yang baik boleh membantu mengawal paras gula darah, tekanan darah dan paras kolesterol. Kesemua ini boleh membantu melambatkan sebarang komplikasi lain yang disebabkan oleh penyakit diabetes. Yang ketiga pula, membantu meningkatkan mood. Ramai yang tidak tahu pemakanan juga boleh mempengaruhi mood atau emosi seseorang individu tersebut. Ada kajian menyatakan makanan yang tinggi nilai indeks glisemiknya boleh mencetuskan simptom kemurungan dan juga keletihan. Antara contoh makanan yang mempunyai nilai glisemik tinggi seperti kek, roti putih, minuman soda dan biskut. Oleh kerana itu, kita digalakkan untuk mengambil jenis makanan yang rendah nilai indeks glisemiknya seperti sayur dan buah-buahan. Ini boleh membantu mengawal emosi kita kelak. Yang terakhir pula, menguatkan tulang dan gigi. Pemakanan yang baik juga sangat penting untuk meningkatkan kesihatan tulang dan gigi anda. Pemakanan dengan jumlah kalsium dan magnesium yang tinggi boleh membantu menguatkan struktur gigi dan juga tulang. Dengan ini, penyakit seperti tulang reput atau osteoporosis dapat dielakkan. Antara contoh makanan yang kaya dengan kalsium seperti susu, keju, ikan dalam tin dan tahu. Daripada saya ialah kebaikan mengamalkan makanan seimbang. Yang pertama, pembesaran fizikal tubuh badan lebih sempurna, iaitu tubuh badan manusia memerlukan kesemua zat makanan yang diperlukan untuk mendapat atau membina tubuh badan yang sihat dan cergas. Yang kedua ialah mengawal kadar obesiti. Pengawalan pengambilan makanan juga penting untuk mengelakkan tubuh badan menjadi obesiti dengan mengambil makanan kuantiti yang sedikit tetapi cukup khasiat untuk tubuh badan, iaitu contohnya boleh mengambil cara pemakanan dengan mengikut kaedah piramid makanan. Yang terakhir ialah perkembangan mental seseorang tidak terganggu. Kekurangan zat makanan atau protein makanan boleh mengakibatkan seseorang itu tidak cergas dan mudah letih bila seseorang individu tersebut melakukan aktiviti. Maka keadaan ini akan menyebabkan seseorang itu gagal berfikir dengan baik untuk membuat keputusan. Jadi pemakanan seimbang juga antara penyumbang gaya hidup yang lebih sihat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Hazrul Azim bin Ahmad Syukri dari kelas DKA 2A bernombor pendaftaran 01 DKA 21 F1024. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit sebanyak tentang tips diet. Yang pertama ialah kita perlulah mengambil sarapan pagi kerana sarapan pagi adalah waktu makan yang paling penting kepada kita semua. Tips yang kedua ialah minum air kosong lebih banyak kerana ia dapat membantu kita atau mengelakkan kita daripada makan secara berlebihan.
Tips yang ketiga ialah makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan kerana sayur-sayuran dan buah-buahan adalah sangat rendah kalori dan lemak serta tinggi serat. Tips yang keempat ialah makan pada waktu yang ditetapkan. Dengan ini dapatlah kalori yang anda ambil itu dibakar dengan lebih cepat. Tips yang kelima ialah tidak perlu mengharamkan makanan. Ini hanya akan menyebabkan anda mengidam lantas memakannya lebih banyak jika mendapat peluang. Sebaiknya ambil sahaja makanan yang anda suka itu asalkan ia tidak lebih daripada saranan kalori harian anda. Tips yang terakhir ialah guna pinggan dan mangkuk yang lebih kecil. Meskipun tips ini kelihatan seperti satu jenaka, namun ia sangat berkesan. Kerana apabila kita menggunakan pinggan dan mangkuk yang lebih kecil, ia dapat mengelakkan kita daripada mengambil dan memakan makanan secara berlebihan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.